Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat berapa? 18. Kan? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan kelimanya apabila derhaka ia akan ibunya, keenamnya berbuat kebencian ia akan taulannya, ketujuhnya benci ia akan bapaknya, kedelapan terangkat dirinya atas segala saudara di dalam segala majlis. Kita sambung lagi tentang hadis 15 perkara yang apabila dilakukan oleh manusia maka mustahaklah turun bala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata yang kelima daripada 15 apabila adalah derhaka akan ibunya. Derhaka kepada ibu, kita fahamlah derhaka ni. Satu benda, satu sifat yang tidak baik, sehingga buat cerita dalam drama, dalam filem derhaka ke ibu bapa. Apa maksud derhaka? Iaitulah menyakitkan hati dengan perkataan atau perbuatan, ataupun tidak mematuhi perintah yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Suami bila berkahwin, dia ikut telunjuk isteri dia, tidak pedulikan ibu bapa dia. Derhaka. Ingatlah, kita orang lelaki, kita kahwin 1000 orang isteri pun tetap wajib taat kepada ibu dan bapa. Dan orang perempuan bila dia berkahwin maka berpindah ketaatan kepada suaminya sampai dia berpisah. Di antara derhaka kepada ibu bapa ataupun derhaka kepada ibu ni, tak mengaku ibu. Ada orang tak mengaku ibu dia, pasal miskin lah, pasal hina dan sebagainya. Tapi kalau maknanya kita buat satu benda yang baik, ibu kita tak suka kita buat benda yang baik, sedangkan benda itu adalah perintah agama, ibu kita berasa hati, tu ada orang yang derhaka. Sebab ada juga ibu yang derhaka kepada Allah. Disuruh anak dia taat kepada dia pada perkara yang derhaka kepada Allah. Ada seorang mak, dia kata ke anak dia, aku tak reda mu pakai tudung. Ada, pasal ibu tak pakai tudung. Jadi anak nak ikut gua ni, nak ikut hukum Tuhan, pakai tudung. Pakai tudung, orang kata derhaka ke ibu bapa. Adik-beradik dia kata tak baik semua. Mak orang kata dah kan, tak reda mu pakai tudung. Jadi dilema yang sebenarnya tak perlu ada dalam dilema, kerana la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat manusia kalau derhaka pada Allah. Allah kata pakai tudung nak keluar pada rumah, mak kata tak boleh pakai. Kalau mu pakai aku tak reda. Jawabnya, kita nak cari nombor satu, reda Allah. Jadi kita pakai juga tudung keluar pada rumah, mak menangis lagu mana pun kita tidak berdosa. Lepas tu kena faham baik-baik. Bukan mesti bila anak tak ikut derhaka selalu. Tak ikut perkara yang tidak bercanggah dengan syarak. Suami ajak berpindah rumah baru bila berkahwin, mak kata tak boleh duduk sini
Nah, apa ngeduk rumah lain, dah tu atuk lelaki kita ajak duduk rumah suku senang sikit, nak jalan malam gitu gini. Mu ni masih anak deraka. Mak kata gitu pula. Jawabnya tak deraka. Kerana bila dia berkahwin, wajib kena ikut suaminya. Di mana saja suaminya nak pindah, kena ikut. Ada orang puang dia tetap dengan ibu dia, tak mau pindah, suaminya duduk situ lah, tapi dalam keadaan marah. Maka perempuan ini derhaka kepada suami. Dan keenamnya, berbuat kebencian ia akan taulangnya. Mana kawan buat kawan, istilah ni lah, kawan buat kawan, musuh tak buat, kawan buat kawan. Kita kawan ni, kita buatlah apa saja asalkan benda itu kita tak suka orang buat kepada kita. Nampak? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibbu li akhihi. Buatlah apa saja Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak sempurna iman sehingga kamu kasih yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Balik, sehinggalah kamu kasih kepada saudara kamu apa yang kamu kasih pada diri kamu. Mana kalau kita ni tak berahi orang nganjing, biasa nganjing kau orang. Kalau tak berahi orang buat ngenak kita, so ngenak kau orang. Jadi kiah atas diri kita. Sebab tu dalam kitab-kitab adab, dia ada adab-adab bersahabat. Dia ada adab berkawan. Lepas tu kawan tu ikhlas lillah. Sebut dalam hadis kan, dua orang yang bersahabat berkawan lillah, berkasih sayang lillah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dan kita kawan kan kerana Allah. Dah orang ni merapat dengan dia ada motor, aku jalan kaki. Tu aku rapat dengan dia tu, senang naik motor dia. Dia ada kereta, senang kita ni nak pinjam, tak ikhlas. Dia orang piti banyak, boleh nupang dia, tak ikhlas. Dia lillah. Jangan buat uduh ke kawan. Dah kawan, dah buat uduh jugalah. Tapi sebaik-baiknya kawan, kita buat benda baik. Ini kawan tipu kawan. Mu tolong jadi penjami aku nak buat pinjaman. Mu je kawan aku sehidup semati. Makan sepinggang, tidur sebatang, begok selubang. Mu dah. Kawan tu pun setujulah dah kawan. Jadi grantor. Kawan tu boleh titip pinjaman, lesak tak tahu apa kena pergi. Kawan kena bayar potong gaji. Tu kawan buat kawan. Contohlah buat benda tak molek kepada kawan dia sendiri. Yang ke-8-nya, yang ke-7-nya, benci ia akan bapaknya. Ni budak-budak ni tak berahi ke pak dia sendiri. Tak berahi tu bukan maknanya mesti dia sepak terajang. Maknanya tak suka ke ayah. Tak suka ke ayah ni boleh kerana Allah. Apa tak suka ke ayah? Ayah tak jaga anak-anak, tak beri makan minum, tinggal ke mak bertahun-tahun, tak apa, tak suka gitu. Tak suka kerana ayah ni tak macam kawan-kawan dia. Kalau nak berjalan, tak beri berjalan. Kalau buat main nano-nano, larang. Kalau balik lewat, belebel. Budak-budak ni tak suka ayah ni. Dia suka saing dia. Sebab tu kalau ayah dia khabar 4 karung pun, dia tak berperuk. Tapi kalau kawan dia kata ingat tu, malam ni pukul 7. Dia kena ingat. Siap memo pasal kawan. Jadi kawan dia lebih mahal daripada ayah dia. Ayah dia kata sawah, satu jalan hak mau benda kak mak. Benda kak? Tu. Tak suka ayah.
Tak salah, ayah tahu dah semek tu. Biar dak molek sangat. Dia ke ayah mu tahu dia. Dia kata ke ayah dia gitu boleh. Nah. Pasal dia keras kok. Dia gitu. Masih dia cek tu nak kaya. Nah. Jangan. Sebab daripada orang tua lah adanya kita. Walaupun kafir ayah kita, wajib juga kena hormat. Bukan hormat agama kafir dia. Atas dasar dia adalah asal kita orang. Dia masuk Islam, ayah dia kafir lagi kena hormat. Nak kena panggil ayah, kena cakap bergaluh. Tak boleh ngaji, learning ngaji. Panggil nama ayah. Dia panggil ayah, panggil nama. Ayah dia dapur, dia panggil, Said, ayah. Panggil nama ayah dia. Dan awak aguan ni passing lagu tu. Nah. Contoh terbaik Rasulullah panggil ayah. Nabi Yusuf panggil ayah ya abati. Nampak? Wahai bapa kesayanganku. Nabi Yusuf panggil ayah dia Nabi Yakub. Nah. Nabi berjumpa pada malam Isra Mi'raj dengan Nabi Ibrahim di langit. Nabi panggil ya abi, wahai bapa. Nah, lah kita dak wahai tak apa, ayah tak apa dah. Abah tak apa. Saya panggil dia ayah ni. Abah. Abah. Mu mak suka kuat panggil dia. Ya ke dah? Bukan papa. Bukan salah panggil papa. Dia ada orang yang marah kata dia tu dia ngajar dak panggil papa kaya. Bukan marah. Faham? Nak kamu panggilan terbaik iaitu bapa. Nampak? Ataupun abah. Itu terbaik. Abah tu bahasa Arab abahu. Alif beralif hu. He tu domain dia. Abah. Faham? Mana bapaknya? Wahai bapaknya. Nampak? Tu abah. Asalnya bahasa Arab abahu, abah. Melayu bapa. Bapa. Orang Kuala Lumpur lah. Kalau Terengganu ayah. Ayah. Bukan haram panggil papa, panggil siapa kata haram. Cuma kata kelakar bunyi. Pasal papa ni orang putih panggil. Dah mudah sekali orang putih. Dia panggil ayahmu papa. Mak mama. Bukan kata haram, tapi hak comel ibu atau emak. Kerana Nabi panggil mak dia ya ummi. Ya ummi. Nabi berjumpa dengan ibu susunya ketika ibu susunya telah lanjut umur. Halimatun Sa'diyah. Nabi kata ya ummi, wahai ibuku. Mana ummi panggilan terbaik, abi panggilan terbaik juga. Tak panggil umi, tak panggil abi boleh, panggil bapa atau ayah. Jangan awak panggil nama gitu. Ini panggil nama. Ayah orang ketak-ketak lagi takut anak ngamuk Anak zaman ni. Nak cekek tekak mak pasal mak nak minta piti. Nak beli exhaust chrome. Budak-budak kau nak. Tengok orang makan motor, nak makan motor kerja dengan mak ayah. Boleh motor jalan tayar suti. Blomber tak kena, blomber tak kena. Yang kita heran, negeri lain tak macam gini, mak lepik. Terengganu hebat kali. Tapi masa kat Pri tak menang sekarang. Dah hebat sangat tengah jalan. Kawan-kawan 1 2 3 bahan di Terengganu dah. Belakang sekali. Macam nak berok belakang. Kat Pri. Tu kata masuk gelanggang dah jadi halu. Dan kedelapan terangkat dirinya atas segala saudaranya dalam segala majlis. Jangan. Iaitulah mementingkan orang-orang yang tertentu sahaja di dalam majlis. Jangan. Batu dalam semayang berjemaah kita diajar oleh Allah, oleh Rasul tentang besarnya
tentang samanya martabat manusia. Siapa yang mari lewat duduk belakang, walaupun dia tu exco kerajaan negeri Terengganu. Siapa mari awal dia duduk depan, walaupun rendah sangat pakatnya JKK. Faham? Ada hari. Tak kira dah dia mari JKK mari awal duduk depan saf pertama. Faham? Exco mari lewat duduk belakang. Tu Islam aja. Nak khabar tiada pangkat di hadapan Allah. Ingatlah tu. Lepas tu dilatih dengan solat berjemaah. Melainkan orang itu mustahak duduk di depan. Tu lain lah. Jangan pula duduk belakang apa. Dah mula lewat, tu imam lewat. Dah nanya. Dah tengok kata dah semayang belakang lah. Buat suara kuat sikit apa. Nak ikut. Tu lain. Tu orang mustahak duduk depan. Raja anak mengurusikan majlis tu lain lah. Lepas tu jangan awak makan puluk. Maknanya orang kaya kad lain, orang miskin kad pasal lain. Jangan buat jenis gitu. Buat kad boleh, buat hak mahal, hak murah boleh. Tapi siapa hak dang dulu boleh hak mahal. Hak kediang kad murah. Nasib atas siapa dulu. Faham? Tu tak apa. Ni buat kad ni, kad raya pula, kad nikah tu, kad jemputan tu hak mahal tu. Kalau sini dalam 2 riasa, hak mahal tu jarang dah kau buat tu 2 riasa. Dia buat 100. Dia buat 50 ping tu, hak comel. Buka tu bit bedok ni, berkembur bedok. Dak, bau wangi. Lepas tu dia buat hak murah pula, hak photostat murah. Hak tu buat 1500 ping. Hak tu wi ke cak ayam. Nama lebih office bar, khani hak murah. Set apa benda ni, cedung. Nampak? Tok perahinya orang irit ke. Tu dia buat tu. Orang kaya-kaya kat molek-molek berbunga-bunga berlapis-lapis 2-3 layer ni. Jadi membeza-bezakan orang kaya dan miskin seperti itu haram, tak boleh. Faham lagi? Makanan itu kau. Dia buat hak lauk sedap-sedap ni untuk orang kaya makan. Tak boleh. Orang kaya mari awal dia dang lauk sedap, tak apa. Orang kaya mari lewat dia tak dang lauk sedap. Dia bahan nasi lauk hak tak sedap je. Tak apa gitu. Dan dia orang miskin dulu. Tak apa. Jangan buat suku-suku gitu. Orang kaya telur comel. Dapat so gitu telur. Ada rebuh. Nampak untuk orang kaya ni. Bubur dalam bekas bakung. Hak ada takar RM1.8 sebekas. Dah telur 2 tis lagi ya. Cek sikit ada telur asa. Untuk orang kaya. Siap dengan rebeng pula. Biru rebeng. Faham? Dia bilang lah, ni datuk ni, ni datuk ni, hak ni polong ni, hak ni datuk ni. Dah hak kita ni hak cak yang ramai-ramai. Tu dalam tong sabung, tambung-tambung telur. Ambil dah setir seorang. Jangan lebih setir seorang. Baru dengan tisu. Masuk tisu pula. Kawan tu buka di rumah raka. Telur raka. Waktu berisi sembang. Ni semua ni sebut dah dalam hadis, iaitulah membeza-bezakan orang kaya miskin dalam walimah. Maka jadilah walimah ini tiada wajib dihadiri. Nampak? Kerana tiada berkat di sisi Allah. Bukan suruh hina orang kaya, bukan. Tapi sama taraf je lah. Bukan suruh hina dia, dah boleh. Faham? Dia ada maruah kok. Tapi jangan buat gitu. Jadi kita pergi hina orang miskin. Taing makan itu kok. Bila orang kaya siapa makan mulut, tuan rumah bangun pergi kat kereta, buka pintu. Faham? Orang miskin pergi buka itu. Pintu mana mari dengan motor. Pisang le bertambung sakut dia endang motor. Belakang ada baku, kera ada gila raga. Mana mari diri ya. Duduk kita tuan rumah. Mari dah tak kira.
Dak pergi ambil akak motor. Dah patut pergi sama, dah mungkin jemput sampai akak kenderaan. Dah tu orang miskin tu berair. Yo, mari pergi ambil kat motor. Nak. Dah. Mari duduk. Ambil si. Gitulah. Muka nak tambah muka. Nak, muka udah dah. Berak sampai berabus. Geti tak? Berabus. Kak sejota suti. Bangun betul je Melayu ni. Geliat ni. Faham? Pergi kat pintu buka. Tolong buka. Assalamualaikum. Datuk kebik orang kaya. Tak pagi kat kereta. Bukan depan rumah dia tu, sayuk ni hujung tali air. Pergi. Dah masa gitu nampak dah 100. Nah. Dah balik orang kaya tu bik. Makan. Dah bukan nak pergi awak nak rumah ni. Kohong ke? Nah. Jangan awak gitu. Dia kalau jepuk belaka. Nak turun jatuh. Bangun siap basuh tangan Tengok dah. Orang kaya tu nak bila makan. Tengok tangan ni. Lang tisu kat nak salang gitu dah tangan ni. Nampak dah 100. Jatuh. Nang telur nang. Nampak? Dah masa setengah tu rasa ke tajam bahan di sini. Tepuk tangan ni memang 100 ni. Gitu. Nang telur. Ambil telur nang ni. Kalau tak pergi ke ni suti boleh. Patut dua ti ke suti. Dah. Pasal apa buat gitu? Tapi kalau hari dia rapat orang kaya tu tak apa. Pasal anak-anak dia dekat dia banyak. Pasal dia kaya, tak boleh. Man tawadha'a li ghaniyin salihin zahaba sulusu dini. Siapa yang menghormati seorang itu kerana dia kaya, maka hilang 2/3 agamanya. Itu orang kaya yang baik. Tapi kita ra'i kerana kaya, hilang 2/3 agama. Kalau agama kita 3 ya, tinggal seria. Nampak? Jangan kerana kaya, tapi kerana kawan, kerana saing, kerana saudara boleh. Jangan kerana kaya. Jangan buat beza gitu. Mak dalam rumah dah orang miskin kecek je. Dia satu je. Faham? Kecek kotak satu. Orang miskin masuk bawa dia. Mak bagian temunan tu tak. Ubah atas tu lah. Cik dayang tak bangun. Berat dating masuk. Gitu bawa kotak. Bangun dia ambil kotak. Tolong usung nanti. Padahal kotak yang besar buka garang sudu je. Tak? Jadi jangan kita ambil kebesaran di dalam majlis. Orang yang paling hebat sekali, dia mari pun orang tak sedar, dia tak ada pun orang tak sedar. Orang tu hebat. Tak ada mustahak apa-apa je. Jadi payah dia ni nak jadi takabur. Kesembilan adalah penghulu bagi segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu. Allah Rabbi. Ada sungguh dah ni. Iaitu yang menjadi pemimpin kepada masyarakat orang yang hina dina di sisi agama. Zaman ini yang kena pimpin orang mulia-mulia. Dan rakyat orang lebih-lebih. Dengan semayangnya, dengan mengajinya, dengan wiridnya, dengan selawatnya, dengan kitabnya, dengan waraknya, dengan lebarnya. Hak jadi pemimpin dalam negeri mala'un. Kaki karaoke. Kaki kedarah harau. Kaki tak kena alik betul. Semayang setahun 2 kali je, mayang raya. Jadi pemimpin negeri. Tak apa-apa. Ada lah ni kita pemimpin kita. Belana kok bila orang hina menjadi pemimpin, maka jadi hinalah manusia sekaliannya. Gitu kan? Dia kena orang mulia jadi pemimpin. Faham? Lepas tu nak latih jadi pemimpin, kita tengok dulu kriteria dia panggil. Yang pertama, dia orang Islam dan beriman. Yang kedua, dia jaga semayang 5 waktu. Sama-sama jaga semayang 5 waktu pula.
Tengok pula syarat yang ketiga, dia ini lebar warak daripada hak seorang lagi. Maka ambil hak seorang lagi jadi pemimpin. Sama macam memilih imam sembahyang. Nah, ni ulama dengan hak kaki karaoke, pilih kaki karaoke jadi menteri. Hak dak pakai tudung dengan pakai tudung ambil hak dak pakai tudung. Nah, hak kasih kepada agama dengan anti agama ambil anti agama. Nah, hak berjiwa rakyat dak pilih hak kaki sapu pitih. Tak ada apa-apa. Tunggulah kebinasaan ni. Dalam orang duduk sibuk banjir lah, rumah tak ada lah, nak bagi beras lah, gula anyuk lah, dia pergi main kapal layar. Dah. Nah, dah. Betul tak? Memang mung tu kan pilih. Yang keluar dalam radio kan, oleh kerana kerajaan ini berjiwa rakyat dan menyedari betapa periknya setengah daripada rakyat negeri Terengganu yang dilanda musibah banjir, maka kerajaan mengambil inisiatif segera, iaitulah melancarkan pertandingan perahu layar monsun Cup. Mana banjir mampu banjir. Syarat siapa masa kena main 300 juta pula hangus duit negeri Terengganu. MB baru dak boleh nak buat benda kerana kontrak hak lama dah zaman Pok Yih dulu. Maka 2-3 kerak akan beraya sakanglah membilang pitih pula daripada keuntungan pertandingan monsun Cup. Mu boleh 15 juta, aku boleh 8 juta, aku boleh 3 juta, mu boleh 1 juta. Nampak? Sekali main. Jalan raya berlubang hanya. Jalan kampung tetap gelap siapa ke dalam kampung. Nah, kalau hak jelu dalam seluk situlah. Itulah rakyat negeri Terengganu yang sungguh bijak memilih pemimpin. Bijak tu. Nah, dah pergi tengok, ada orang tengok tapi tak reti tengok. Dikabar dalam TV tujuan diadakan pertandingan perahu layar seperti ini sangat besar manfaatnya, iaitulah akan mendedahkan kepada rakyat Terengganu tentang perlombaan perahu layar. Jadi mereka boleh mengenali satu sukan yang berprestij. Dah boleh faedah dia, boleh kenal. Dah kenal tak kenal sekarang pun perahu layar, kenal layar je dah. Faham? Dah kalau kenal sangat dah, siapa boleh bilang sutik-sutik, tak ada faedah kau. Ni semua ni gimik-gimik, gula-gula nak memperbodoh-bodohkan rakyat yang sudah sedia bodoh. Faham? Tu dia tujuannya. Pelancong akan datang berjuta-juta, ramai berjuta-juta. Tadi kita lalu dah, tak ada orang bandar kita tengok, orang darat saja. Mulai sunggau, naik baru boleh tinggal, lemah dah nak tinggal. Nah, boleh tengok kapal layar. Mulai sunggau. Nampak? 300 juta tu tidak sedar pitih dia. Dia balik di rumah dia berjelung dalam seluk. Dengan lapu tak ada, dengan yuran sekolah anak kena bayar sendiri. Dengan meta air tak masuk lagi. Tak sedar pitih tu buat guna. Pitih yang sepatut guna untuk kesihatan rakyat Terengganu, untuk jalan Allah Rabbi. Mengikut pendapatan negeri Terengganu, jalan negeri Terengganu dabal lain. Tengah ada divider. Dabal lain, faham? Daripada sepadang Kelantan sampai sepadang Pahang. Dabal lain. Macam Tasmin, Licing Mayo. Dan jalan Kuala Berang sampai ke Pelda Aring, sampai kepada Jerangau, Licing. Double line semua. Siap dengan flyover 10 hotel di dalam bandar Kuala Terengganu. Tak ada jam. Jambatan mana pesen baru boleh buat. Kalau 6 kali dak main kapal layar.
Yang matang 2 lapis mana? Atas 2 lain, bawah 2 lain. Kok bawah tu siap dengan tepat sakut je orang. Gitu. Faham? Canggih. Tapi jangan main kapal layar. Siapa dapat biti? Rakyat dapat tak? Dapat rakyat kita lenggok gitu lah. Ada 15 orang tengok. Faham? Tak boleh biti benda rakyat. Yang bolehnya peserta. Berjuta-juta seorang peserta dibayar. Belum masuk hadiah, makan tanggung, tempat tidur RM800 semalam, free tidur. Pak malam, makan free, layanan free, istimewa, kereta mewah free. Nah, ambil duit siapa? Duit anak-anak cucu rakyat Terengganu. Betul tak? Dah, tak menang juga. Dan ke-10-nya, apabila ada sebaik-baik laki-laki itu takut bagi kejahatannya. Yang ke-10, iaitulah orang laki-laki takut pada kejahatan. Maksudnya amalan jahatnya dia itu, dia kena ikut. Dia tak berani nak lawan. Buat jahat ikut, tak berani nak lawan. Timbul buat jahat ikut. Tak ada anak kata tak boleh buat jahat, ada ikut. Lepas tu jadi ramai berlaku benda jahat. Nitah ya. Pasal apa? Pasal saat ni tak ada iman di dalam hati. Kalau hak beret porong tak usah kira. Nampak? Hak berzina, hak muqaddimah zina, hak peluk saja, hak peluk tiung, hak pegang tangan saja, Allah macam-macam peseng. Di darat dan di laut. Habis pula berzina dan melakukan maksiat. Dadang pula, dadang tepi patah. Dalam hutang dibuat. Belukar bukit, sekayu pergi anak tahu bukit yang. Apa dengan suak kapal? Baju dalang tinggal situ, seluar dalang tinggal situ. Dia haji tengok, nak saim dia ada belaka. Nampak? Dulu pergi Belukar Bukit tahun 89. Ada orang ngajar dulu. Ngaji di Belukar Bukit. Tak ada jalan. Jalan balok. Siapa kat Pelda tu? Pelda benda situ. Tak ingat Tengkawang. Tu ada jalan. Nak masuk kandang tang ke Belukar Bukit tak ada jalan. Jalan balok. Kena lalu kot dalam sungai. Orang dakak akal. Dak akal lagi 1,100 situ. Faham? Kot dalam sungai. Ngetu. Ikut tu pergi ngajar dalam tu. Mana ada maksiat? Ada lagi. Tahun 90-an kerajaan buka. Buat tempat apa semua dia ni. Allah punah jahanam habis. Orang kampung situ kata berat nanang. Dengan berzina macam-macam peseng. Apa soal kabur, apa kotak rokok, tanda atas batu. Macam-macam peseng tu. Macam ragang apa doa macam-macam masa. Jadi bumi yang dilaknat oleh Allah, tempat-tempat peranginan, tempat maksiat jadinya. Jangan ikut kejahatan. Dulu jahat dah kan kita. Baik pula. Bukan baik macam tu kenali dak dah sawak jahat nak jahat sama-sama kena baik pula. Jangan takut kalau kita nak lawan kejahatan. Pasal syaitan ni kerja dia disuruh buat jahat. Disuruh mau. Siapa kita mati disuruh. Mati baru ada tinggal. Habis bagian dia. Hak lain pula. Hak baru beranak pula dia main kacau. Nak suruh buat jahat. Dan kesebelahnya diminum segala arak. Banyak lah. Tahun abad yang ke-19 Masihi, habis negara-negeri di pantai barat telah ditakluk, dijajah oleh Inggeris laknatullah.
negeri Perak. Nah, Inggeris jajah 1826, 1857. Nah, Selangor, Melaka saya kira. Johor. Negeri terakhir sekali Terengganu, iaitu setelah kematian Haji Abdul Rahman Limbong, setelah kematian Tok Kupalu, maka naiklah Sultan Sulaiman menjadi pemerintah. Nah, tapi masih ada seorang ulama, Haji Abdul Rahman Limbong, yang menjadi penasihat kerajaan negeri Terengganu. Akhirnya berpakat dengan Inggeris, buang Haji Rahman Limbong daripada bumi negeri Terengganu. Tak ada ulama. Bila tak ada Haji Abdul Rahman Limbong, maka bermulalah dibawa masuk Arab ke negeri Terengganu dengan sehebat-hebatnya. Nampak? Itu cerita Arab negeri Terengganu sampai sekarang. Tak pada dibuang negeri Haji Abdul Rahman Limbong, maka bersoraklah pembesar Inggeris di Kuala Lumpur dan Pulau Pinang kerana berjaya menakluk negeri Terengganu. Nampak? Start pada itulah maka didatangkan kelab malam di negeri Terengganu tahun 20-an, awal 30-an. Kelab malam, dancing, bar, perempuan kabaret, faham? Arab habis buat mari negeri Terengganu. Negeri terakhir masuknya Arab. Siapa Lenin? Ada apa? Benda Arab ni air kecing setan. Nampak? Air kecing setan. Orang tak marah, dah orang marah. Orang marah tok guru. Marah ke tu guru? Marah ke Arab? Nah. Orang tak marah buka kedai Arab, marah ceramah. Marah ngajar. Marah nyapa agama. Marah orang dakwah, tengok orang dakwah duduk mari metu nak ajak pergi serah kat punggung bawah. Nah, itulah manusia-manusia munafik di akhir zaman. Kalau pergi Kuala Lumpur, Pulau Pinang, nah ada apa-apa lah. Perak, tengok orang Minang Arab. Kuatang dah. Orang Islam Minang Arab mengata rawa sekali. Dia boleh minum arak orang kafir. Kerajaan Islam tak boleh takat orang kafir minum arak. Lok dia minum biar dia mampu. Tapi kalau orang Islam yang minum arak kena takat, kena hukum, kena hudud 40 pukulan. Dah tu kalau pun lambak-lambak dah minum arak jatang tina. Tu kita nak laksanakan Islam dalam negara. Bila Islam berkuasa, puak-puak ni tak embuh kan? Takut kan? Nah, berkurangan. Dah rakyat bodoh. Nah, dia reda dengan maksiat yang masih berleluasa di dalam negara. Selagi itu dia tidak akan naikkan golongan Islam sebagai pemerintah. Arak ni ada hampir di semua negara Islam. Di Maghribi minum arak biasa. Nah, Maghribi negeri Islam asal. Tapi sekarang minum arak. Di Libya, di bandar-bandar minum arak. Di Palestin, di Lebanon, di Syria, nampak? Arab Saudi je tak ada. Nah, di kedai-kedai Arab Saudi. Tapi orang Arab Saudi pergi minum arak di Beirut, di Perancis. Nampak? Ni semua ni tentera-tentera Dajjal belaka. Di Mesir macam air sejuk. Nampak? Minum arak, nari gelek. Dia nari gelek, dia pakai pakaian yang mendedahkan aurat. Nak pusing geding-geding tunjuk punggung orang. Gelek bukan gerudi, putar rela terus. Dia orang yang pergi tengok gelek gitu takkan minum teh tarik bau. Dok matchingnya. Nah, minum bir kan baru dak tengok gelek. Minum air kopi dak gok gerah mata-mata. Dah, kepala dak ngongek. Kena Heineken, BSOP, Johnny Walker, Johnny Quengo, ada apa-apa kan? Kalau botol cekek bawah besar atas, cekek pulak di atas. Kena 2 gelas gitu lah. Aku dak buat.
Tengok cerita buat contoh. Sehingga tidak berani untuk menutup kilang-kilang arak. Kilang arak tak boleh buat. Orang kafir nak minum arak, tengok Brunei buat contoh. Bila mereka terapkan maknanya norma-norma Islam dalam negara Brunei, maka dilarang minum arak kepada orang Islam. Tidak ada lagi arak dalam kapal terbang Brunei. Orang kafir yang nak minum arak kena import sendiri, dikawal oleh kerajaan dan dikenakan cukai yang tinggi. Pelancong kafir nak masuk ke Brunei hanya dibenarkan bawa dari negara mereka 2 tin arak sahaja. Faham? Tu tak apalah lah. Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Benda yang kita dah nak buat semua seperti negara Islam Madinah, buat sikit. Ni tak buat langsung. Kau banyak benda maksiat dia. Tapi tak setuh benda lagu ni. Kalau bercakap dalam TV tak setuh. Dia setuh benda lain. Bahtera pembaharuan. Tak setuh harau. Tak setuh judi. Tak setuh ni kan. Tak boleh baca telking. Tak boleh baca Saidina. Tak boleh buat tahlil. PhD kepala otak apa gitu. Dan kalau mu PhD bijak angkat doktor pakar hadis, sebutlah hak kerajaan duk buat benda muka hari-hari tu. Biar kerajaan insaf balik kepada Islam. Ni tak sebut tu. Duk khabar ke dia tu pencinta sunnah. Dan kalau mu pencinta sunnah, berapa ke jeruk tabuh tekak. Kalau mu pencinta sunnah, pakai serban atas kepala. Ni kata semua ni pencinta wang ringgit, cari pitih semata-mata dan kemasyuran. Dan kedua belah dipakai segala perhiasan sutera. Orang lelaki haram pakai sutera. Orang perempuan halal. Bak negeri kita haza halalun. Ini halal li inasi ummati, bagi umatku yang perempuan. Wa haramu ala zukurihim, dan haram atas umat laki-laki. Bila halal, orang perempuan boleh pakai sutera hidup dan mati. Ingat tu, perempuan boleh kapang dengan kain sutera. Kalau kita tengok ada orang kapang mayat perempuan dengan kain sutera, tak usah kata apa, harus. Jangan kita lebih pada ulama pula. Boleh. Cuma afdal kain yang murah, tu ulama kata. Apa yang orang perempuan harus pakai masa hidup, maka harus dijadikan kapang. Maka bila dia diharukan pakai sutera masa hidup, maka orang perempuan harus dipakai kain kapang sutera ketika mati. Ingat tu. Apa yang lelaki haram pakai ketika hidup, maka haram dipakai ketika mati. Bila orang lelaki haram pakai sutera masa hidup, maka buka kitab fiqh, haram mengkapankan mayat lelaki dengan kapan daripada sutera. Faham ni? Dia gitu. Bila dihalalkan orang perempuan memakai sutera, maka halal dipakai di dalam sembahyang. Orang perempuan boleh pakai dalam sembahyang. Dan ni orang kaya-kaya kemeja sutera. Ni nak tunjuk kekayaan dia. Dia kaya ni tak salah, derhaka tu salah. Dan mu kaya lah, tak ada salah. Tapi oleh kerana mu kaya, membawa kepada sambang pada hukum Allah, mu tetap kerah dengan kerakmu, mu buat baju sutera, padahal Allah haramkan sutera atas laki-laki. Tapi oleh kerana kaya, sambang, langgar hukum Allah. Tak ada kira neraka orang kaya masuk, orang miskin masuk juga. Atas dunia dia ada lain-lain. Hak ni orang miskin tak boleh masuk, hak ni orang kaya boleh masuk. Tu dunia. Kita orang miskin nak pergi minum-minum air sembang-sembang di hotel boleh? Mana ada aktiviti bah. Rumah tu pangang boleh rumah tumpangan ahcong. Tu boleh minum kopi dengan roti bakar. Hotel 5 bintang. Duduk minum nasi kopi kacang sepinggang. Cakap boleh sejam setengah, 400 setengah. Boleh? Tak gerak kita, orang kaya boleh. Dah kita cakap mana? Tu tak gerak. Orang pokok kekuk boleh 3 minggu tak apa cakap. Orang kaya boleh beli ikan hak mahal-mahal, daging hak mahal-mahal, udang hak mahal-mahal.
Nak, orang kaya mari tak tanya harga berapa skala udang. Udang rimau, belang macam rimau. Nak, dah tuna tahi payah 40 skala. Udang 3 kilo. Ha. Kita sekilo rebah. Faham tak? Nak makan 40 sekilo. Itu anak selayang. Faham? Berapa setopok ni? RM4. Nak setengah kilo. Setengah kilo dah miskin. Nak buat mana ke dia? Ha. Habis dah buat 2 ekor lagi. Tambah. Tambah 2 ekor lagi. Nak tu nak mana tu dunia. Nah. Akhirat sama je. Dak semayang, kaya masuk neraka, miskin masuk neraka. Syurga, orang miskin masuk neraka. Papa ke tanah masuk syurga. Pasal saya tak kira bitih tu, kira amalan. Nah. Dan ke-13 mengambil oleh kaum itu kan hamba perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tengok soalan. Soalan pertama, boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat benda? Tempat leng. Dan basuh kaki kat tempat leng pulak atas. Leng lain ke benda? Atas sebab-sebab tertentu. Kalau tak ada sebab pula boleh tak buat gitu. Dan berapa tempoh masa yang ada untuk buat gitu? Tempat lain, LEN. Tempat lain. Boleh tak kita berwuduk sehingga basuh kedua telinga dekat tempat leng? Dari tempat lain pun tak faham. Basuh kedua telinga dekat tempat lain. Ingat ke tempat kat telinga, tempat basuh tu. Okey. Bodoh kau aku. Tadi ada orang nak curi motor kat masjid besar. Masa sembahyang jemaah. Guana orang hok duk cara ke pencuri tu siapa dak sembahyang jemaah nak buat. Adakah golongan ini perlu solat zuhur atau guana? Yang ketiga apa? Adakah membesarkan alat laki-laki dikira mengubahkan ciptaan Allah? Ni Syekh tanya ni. Batuk selalu. Dia kata boleh tak berwuduk tempat lain-lain. Faham soalan, faham jawapan. Dia ambil wuduk di rumah, dia pun basuh tangan, koma, masuk apa semua air ke hidung, basuh muka, niat mengambil wuduk. Lepas tu basuh tangan rumah sebelah, rumah tok dia sebelah, basuh tangan. Turun pada rumah tok, pergi surau, basuh kepala. Daripada surau dia start motosikal pergi Maiding, basuh telinga. Daripada basuh telinga turun dia pergi basuh kaki rumah JKK. Faham tak? Jawabnya sah wuduk seperti itu. Jangan ada niat memutuskan wuduk antara mula-mula basuh dengan penghujung sudah. Tetapi sunat muwalat berturut-turut. Sunat habis tepat. Tidak disyaratkan muwalat. Dia tak macam sembahyang jamak. Sembahyang jamak kena muwalat. Lepas maya zuhur kena bangun selalu maya asar. Kalau tidak putus muwalat. Lepas maya zuhur dia tubik dia bahan nasi minyak dulu, lagi baru maya asar, putus muwalat. Tak boleh dah sembahyang asar, kena karang asar baru boleh sembahyang. Tu syarat muwalat. Baca Fatihah Maliki Yaumiddin, ilak tu sepatah. Lagi pula sambung, ia akan nak wudu, putus wala. Pasal baca Fatihah syaratnya muwala. Ambil wudu sunat saja muwala. Ada orang nak curi motor tadi di Bukit Besar sembahyang jemaah. Dah habis-habis pergi curi motor. Curi motor ni suka, boleh motor.
Nah, jual spare part apa semua boleh pergi bank Tapi tak nak mati tak nak mati lagi. Nah. Payah nak mengucap kalimah syahadah. Dah. Lepas tu taubat pula Tuhan tak terima. Pasal tak pulang balik. Nak pulang balik lama dah curi, tak kenal dah. Taubat tak terima. Nak mati katok lagi. Nah. Jangan main kalau harta kan. Dosa dengan Allah Ta'ala mudah. Dosa minum arak, dia minum arak 7 trailer. Dia nyesal, dia pun bertaubat, terima selalu. Faham? Tapi kalau terlibat dengan harta orang, kena atur balik, kena pergi cari tuang. Kata tuang dia ada duduk Johor, kena pergi Johor. Tak ada piti nak buat tambang, kena cara piti buat tambang. Nak buat, kena pergi cari. Siapa mati dah, siapa ada waris, kena ganti keluarga waris, jadi saka. Nak dah pitih dia pergi jual motor tu pula tu buat makan, masuk neraka. Daging yang jadi daripada pitih haram masuk neraka. Lepas tu sembahyang tidak diterima pasal harta haram. Dah. Lepas tu orang pun sebahagian daripadanya kejar orang curi, takat orang curi. Nah, yang lain sembahyang jemaah dah. Mana hukumnya? Jawabnya harus berhenti semayang kerana mengejar pencuri harta. Boleh. Tapi jangan suti masjid. Faham? Lama 1000 orang terkejar habis. Nah, maknanya cukup dengan qadar yang munasabah. Nah, ada sebut di dalam kitab Yas'alunaka Fiddin. Dr. Ahmad Syarbasi, seorang ulama tersohor di Universiti Al-Azhar, dia mengkiaskan dengan fatwa Imam Nawawi dan fatwa Syekh Ibn Hajar yang mengharuskan kita berhenti solat. Nah, untuk maknanya menyelamatkan orang yang nak jatuh, maka boleh kita berhenti solat menyelamatkan harta. Boleh. Dengan syarat harta itu bernilai. Nampak? Jadi kalau harta tak ada nilai, tak boleh berhenti semayang. Nampak? Selipar dia lama dah tak bakar, tinggal sebelah. Nah, jadi dia pun tak bakar dah, duduk bawah rumah gitu. Tiba-tiba tengah semayang nampak ke lubang latar, kau curi lipas sebelah tu. Dia pun berhenti nak kejar, haram, tak boleh. Kerana selipas sebelah tidak dikira harta yang bernilai. Jadi hak kejar orang curi berhenti semayang jemaah, tak berdosa. Kemudian nak semayang balik, kena semayang zuhur. Nampak? Melainkan kalau yang kata ulama, bila yang kejar itu cukup 40 orang sisi mazhab Syafi'i, maka 40 orang itu semayang jemaah selepas daripada berkah orang curi. Boleh. Tapi kena baca khutbah yang lain. Nampak? Dia gitu. Kalau dam tak apa, lepas pada takat orang curi tu dam serakaat lagi. Tapi kalau serakaat dah, tak boleh. Tiba-tiba yang kejar tu 39 orang je. Semayang zuhur. Dah tak cukup nak buat semula, jemaah dah boleh. Jemaah tadi sesat dah pasal kejar orang curi takat katok gitu gini. Banyak kok proses 5-16 minit kok, 20 minit. Jadi kalau 39 pendapat muktamad dia semayang zuhur. Kalau nak semayang juga nak cukup 40, tu imam tu orang curi. Faham tak? Jadi 40. Apakah nak besar nak buat benda ya? Nak pergi dua ni. Orang tak suruh. Seorang beruh besar ni binatang korban. Nabi kata azimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumil qiyamah. Besarkanlah binatang korban kamu. Kita pergi cari lembu kukuh. Kita nak suruh besar nak pergi di mana? Lambat tengok orang jual obat. Tu imam. Inilah mentaliti orang Melayu. Kalau obat hak minyak orat tak laku. Orang jual minyak orat kan, kalau lengah-lengah kembung malang apa semua, buah minyak tu hidup senyap. Ada orang no jual obat tu obat Power Ranger. Pernah duk keliling siap dengan gambar pula 5 nakmi gambar color. Tak? Gambar mek siap. Pernah duk keliling coket rok. Dulu pas soda ayam. Duk keliling. Mentaliti orang Melayu bodoh. Nak pergi di mana? Lambat orang jual obat tu beli mau. Siapa dekat supik beli. Beli nak mau. Kata dah mau. Tengok power beli obat ni hak mau tu. Anak umur apa orang tak? Tak nikah lagi.
dah cerdik ke bodoh. Nah, Nabi kata ni besarkan binatang korban. Kita cari hak kurus, macam nak mampu lembu. Nah, lembu kalau kurus jelajak tak sah korban. Kalau kurus makruh. Kalau sedang harus. Gemuk meta afdal. Nah, soalan seterusnya. Dalam rumah saya ramai semut merah dan lipas. Apakah hukumnya kalau saya bunuh binatang itu dengan rikset? Jawabnya, semut ini termasuk di dalam hayawanun muhtaramun, hayawan yang dihormati syarak. Dan tidak boleh kita bunuh binatang yang muhtaram seperti ini dengan sewenang-wenangnya. Apabila memberi mudarat kepada kita, maka diharuskan membunuh. Nampak? Dia gitu. Jadi semut merah ni jenis ketik anak dia, apa kata habis tubuh-tubuh. Dia pun ambil spray reset, hukumnya harus. Dan kalau bakar api, haram. Tak boleh. Dan lipas ni kalau memang jenis binatang pelosok dah. Walaupun tidak ketik kita, tapi dia mengotorkan, membawa kuman, maka Islam ini mudarat, maka sunat kita bunuh dengan reset pun boleh. Soalan seterusnya, hukum memakai baju bola ada nama kasbek. Jawabnya haram. Macam jersey Liverpool. Tapi setengah-setengah tu dia buat Liverpool juga sini. Tu tak apalah, tak haram lah. Tapi kalau hak asal original punya jersey Carlsberg. Carlsberg ni syarikat pembuat bir ternama daripada Denmark, yang kilang dia ada di Kuala Lumpur. Dan kita telah diberi beberapa kali anugerah oleh Carlsberg sebagai ucapan, sebagai tanda terima kasih kerana kita berjaya menjadi sebuah negara pengilang bir yang maknanya banyak menghasilkan produk sekitar Asia Tenggara. Ni. Jadi dia adalah syiar syaitan. Syiar yang haram kita pakai. Dan gelas kasbek, kita orang beri gelas kasbek hadiah. Ada tulis kasbek, boleh pakai tak? Boleh pakai. Wajib kena basuh dulu. Faham? Kena basuh. Dah tu lambang kasbek kiki dengan hak rezeki taharah wajib kena basuh. Hak syiar pekoh kata kena buang lambang. Boleh kan? Botol arak nak buat bekas cuka boleh, wajib kena basuh dulu sampai bersih, kemudian kena tutup label arak tu dengan label yang lain. Dibolehkan pada syarak. Dan ni orang lihat dia pakai baju kasbek. Pasal bola, baju bola tak salah, salah atas nama kasbek. Jersey Brazil haram pakai pasal lambang salib. Kebanyakan Itali, Spanyol dan Brazil banyak di lambang-lambang logo-logonya menggunakan salib Kristian, cross. Jadi tengok dulu. Orang tua kata tidur ngadap kaki kiblat tak boleh, betul ke? Tak boleh tu maknanya tidak afdal. Yang afdalnya tidur sebagaimana orang letak mayat di dalam liang, iaitu melentang dada menghadap kiblat dan lambung kanan ke langit, lambung kiri di atas lembek. Dan sunat letak tangan di bawah pipi, kerana Rasulullah letak tangan bawah pipi. Bolehkah saya jima isteri saya yang mengandung 3 bulan? Ni dia nak ni. Tadi dia selek je, jauh kita ke Liverpool. Jawabnya, jika tidak memberi mudarat, hukumnya adalah harus. Mudarat kepada siapa? Mudarat kepada anak ataupun ibu. Soalan seterusnya.
Ada orang kata kalau kita nak beri salam pada orang, kita tak boleh beri salam dengan penuh sebab kena tinggal sikit kepada orang yang jawab salam. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi, tidak habis sampai wabarakatuh, dan jawab salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat Jumaat sebelum Jumaat, bagaimana niat? Adakah qabliyatan zuhri atau qabliyatan Jumaati? Baik. Dia kata kalau nak beri salam, jangan beri salam penuh. Salam penuh ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabnya harus kita beri salam penuh. Cuma setengah ulama berpendapat kita pendekkan sedikit daripada penuh, kerana Nabi menjanjikan jawapan orangnya yang panjang daripada salam, maka menjadi lengkaplah salam dan jawapan. Jadi setengah ulama dia kata kita beri salam Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum, maka orang yang menjawab boleh lebih lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kerana afdal menjawab salam lebih panjang daripada salam. Itu hasilnya. Tetapi harus kita jawab salam sama panjang dengan salam yang diberi. Nampak? Jadi hak kata taruh sikit itu setengah ulama berpendapat demikian. Sunat sebelum Jumaat, iaitulah niatnya sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat, gitu saja. Sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat, dalam takbir Allah sahaja aku sembahyang sunat sebelum Jumaat. Soalan seterusnya, apakah hukumnya main kereta? Bagaimana kita nak hilangkan hipokrit dalam diri? Kerana kita nak hilangkan sifat ego dalam diri. Ni betul. Mana masa peristiwa Sayyidina Ali benda ni jadi khalifah, bapa masa peristiwa Sayyidina Ali jadi khalifah dinamakan peristiwa tahkim. Ini khilaf ulama. Setengah ulama dalam kitab-kitab sirah mereka masyhurkan dengan majlis ini majlis tahkim. Sedangkan bai'ah belaka dengan khalifah, iaitu memperakui akan pemerintahan khalifah dan berjanji akan menolong Islam ketika disuruh oleh khalifah, sama ada dalam keadaan rajin ataupun malas. Cuma orang Syiah ni dia lebih perkenalkan nama tahkim. Ketika membai'ah dengan Sayyidina Ali yang baru dilantik menjadi khalifah. Ini khilaf ulama, tak penting ni. Soalan seterusnya, adakah sembahyang batal bila kita memegang kemaluan? Wah, ni pula dia ni. Adakah sembahyang boleh batal jika selepas mengambilnya memegang kemaluan? Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Mana-mana laki-laki yang memegang zakarnya maka hendaklah dia mengambil wudu. Kata ulama yang mensyarahkan hadis falyatawadda ni maknanya fa wudu'uhu batala. Maka wudu'nya itu batil, telah batal. Nampak? Jadi maksud siapa yang pegang kemaluan batal lah wudu. Batal. Saya benci kepada kawan saya suka dedah aurat, tak pakai tudung. Jadi dia puang tadi. Kalau puang pun batal ni kok pegang kemaluan. Kerana hadis yang lain ayyumam ra'atin masat farjaha faltatawadda. Ada tak? Mana-mana perempuan yang menjamah faraknya maka hendaklah dia mengambil wudu kalau dia nak sembahyang lagi. Adakah berdosa kerana saya memutuskan silaturahim dengannya? Tak boleh putus silaturahim. Putus silaturahim ni dosa besar.
Kawanmu tak pakai tudung, jangan putus silaturahim. Tetapi kita pulau dia. Pulau ni bukan putus silaturahim. Pulau ni kita buatlah aksi balasan tindak tanduk yang menunjukkan kita protes akan perbuatannya itu derhaka kepada Allah. Tak pakai tudung. Nah, umpamanya kita kawan dengan dia tapi mari rumah kita, orang tak ada, kita biar masuk. Ataupun cakap kita pergi rumah dia, kita pergi kan. Tapi dulu kita ajak dia keluar, ni kita tak keluar dah. Pasal apa? Dia keluar, dia akan tudung, kita tak nak jalan dengan dia. Jadi kawan tetap kawan, tapi tunjukkan, maknanya perubahan kita ini supaya dia nampak perubahan itu kerana kita tak pakai tudung. Jadi kalau putus silaturahim gitu lalu, maka tak ada dakwah dalam Islam. Soalan seterusnya, kan setiap ciptaan Allah ada gunanya, guna pula dengan khinzir. Ini dia tanya, setiap ada manfaat. Ada khinzir Tuhan cipta apa? Dah kali sunat bunuh, dia tak boleh makan, dia cipta apa? Dia tak mesti manfaat tu makan, tak mesti manfaat itu, hikmah itu kita nampak. Ada perkara yang kita tahu hikmahnya, dan ada perkara yang kita tidak tahu. Cuma kita wajib beriktikad bahawasanya Maha Suci Allah Ta'ala mencipta sesuatu sunyi daripada hikmah, tak ada yang sia-sia. Kata ulama, di antaranya maka untuk menguji kepatuhan kita pada perintah agama, maka diciptalah babi, kemudian diharamkan babi. Maka siapa yang patuh, dia akan patuh perintah Allah untuk menguji manusia. Ada orang hamba Allah pelajar sekolah menengah tinggal puasa tahun 2007, dia tak ganti lagi tahun 2008. Nak bayar macam mana pergi dia tiada lagi kewangan atau duit, atau dia kena puasa lagi macam mana. Baik, kalau kita tinggal tu satu hari dan lakas tahun kita tak qada lagi, sekarang baru nak qada, tetap wajib kena qada satu hari sahaja, tetapi wajib dia bayar fidyah secupak beras. Kalau tak ada duit, qada dulu secupak beras itu tanda dalam buku sebagai hutang fidyah. Bila dia ada duit, wajib kena selesai hutang tersebut. Soalan seterusnya, bagaimana cara menghilangkan rasa cinta terhadap seorang bagi menghindari diri daripada melakukan zina, terutama zina hati dan zina mata? Jawabnya berkahwin. Man istata'a, ya ma'syaras syabab, Nabi kata, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei orang muda-muda, ya, yang suka tengok awet, suka tengok orang puang suka ke orang jatang, duk main mesej mau anak malam, kalau mampu berkahwinlah cepat-cepat, kerana itulah obat dia. Tu obat dia berkahwin. Nak belajar lagi tapi nak main orang puang, asal belajar, kalau nak main orang puang nikah. Lepas tu baru mau belajar pula, biar selesai usaha. Soalan seterusnya, harta pesaka dulu tidak dibahagikan mengikut syarak, macam mana nak dibuat dengan harta tersebut? Hukum wanita bersolek sesi itu melarikan perniagaan seseorang yang adakah hasil wang itu haram? Baik, jadi kita dapat saka itu tak betul. Sepatutnya ayah kita tak dapat, tapi ayah kita ni dekor jadi bolehnya kacang warna. Kita baru sedar ayah kita ni menipu, maka harta itu wajib kita pulang balik kepada empunyanya. Kalau kita sedar dah tak pulang balik juga, maka kita berdosa dan bersubhat sama. Dia gitu. Bahas pasal dia harta ni turun temurun, jadi tidak ada keberkatan. Dosa tak boleh ke anak cucu, kerana anak cucu tidak tahu ayah menipu. Dosa ayah dia tanggung, tapi keberkatan harta tak ada. Kemudian dia kata orang puang ni dia pakai lawa, pakai jangor, sadek muka sobek situ, tonyeh sini, nak suruh nampak lawa, laku dah. Jawabnya, dah kalau hasil ke mana? Kalau laku hasilnya halal, perbuatan dia haram. Nampak lagi? Dia bukan haram pendapatan ni kalau kedai tu tipu. Harga patutnya 8 riyal, kabar 18 riyal, tu baru haram pendapatan. Atau jual benda yang haram.
Atau curi harta lepas tu jual lah kedai dia, haram lah tu. Tapi hak ni ardiyun, harta barangan jualan molek belaka, halal belaka jual, si kunyit, si minyak, si dagang, si lemak. Tapi pakai lawa, berahi singgah. Haji, berahi tak singgah? Dengan orang toket puan hak pakai uduh dengan hak pakai jangok. Hak mana berahi singgah haji? Hak pakai uduh. Ambo. Dia kelah hama dia. Tak sedap ke ada ajar dia tengok ni. Dah. Seh macam gaji juga. Bagian belakang pandai. Jadi perbuatan dia tu pang orang tu dengan lawa, dengan pakai gaji, hak tu haram. Hak tu keji perbuatan. Tapi hasil menega halal kalau ikut peraturan syarak. Tidak kait haram pendapatan tu. Macam orang pergi kerja lah, kerja jabat pakai makeup. Tak, mulut pamerah menyala, haram lah puan. Dah gaji haram, gaji dah haram. Tengok kerja pula gaji benda. Kerja kani naik surat, halal lah. Nah, tetapi dia kait dengan barakah berkurangan. Nampak? Dia gitu. Soalan seterusnya, adakah hukum membasuh wuduk lebih 3 kali haram? Jawabnya, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Kita ambil basuh tangan 3 kali basuh. Sekali basuh kata, basuh pula 2 kali lagi, tapi wakpat. Hukumnya kalau kalau air itu milik kita sendiri, seperti rumah kita, makruh. Ataupun air percuma, air laut, air sungai, air tasik, air tali air hujan, ambil lebih pada 3 kali, makruh juga. Apa makruh? Kita bayarkan piti kita, air laut banyak kan? Makruh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza tawadda'a salasa. Nabi ni bila ambil wuduk, dia ambil wuduk 3 kali. Maka ulama kata siapa yang ambil 4 kali, fa innahu mukhalifus sunnah, dia telah menyalahi sunnah Nabi. Hukumnya makruh. Tu kalau air sendiri. Kalau air surau, air masjid, air tumpang ambil wuduk rumah orang, air sabir, air wakaf, haram. Saya dengar ada orang kata menggunakan air surau untuk tujuan peribadi haram. Contohnya guna air surau untuk basuh motor. Memang haram. Nampak? Haram lah. Mana boleh? Air surau ni orang masuk paik, orang masuk telaga tujuan untuk benda. Untuk ambil wuduk, untuk basuh kaki, untuk orang mandi junub. Untuk minum air boleh kan? Muat basuh motor mana boleh? Tak boleh. Nak marah, AJK. Faham tak? Api haram tak? Masuk dalam sungai, letak charger telefon, ting, masuk. Haram. Lalu mana kafarah? Letak duit dalam tabung sungai. Tak duit. Jadi nak gicah rumah orang, siapa nak wicah? Singgah sungai, padahal bukan kaki sungai. Singgah sungai, walau banyak sunat. Cah. Hukumnya haram. Kafarah dia, letak duit dalam tabung. RM1. Apa salahnya? 5%. Abang TMB kata kalau kita cas telefon kita sejam tu 45 minit tu dalam 2% je piti surat api kita. Tapi kita boleh 5% sekian. Sayang dia. Bagaimana ingin melahirkan rasa ikhlas yang sebenarnya ketika beribadah? Lepas tu bila kita nak berdiri tu kita ingat kita berdiri ini kerana Allah, bukan kerana malu ketua, bukan kerana saing-saing, bukan kerana aku mengaji dah dulu tak mengaji, tapi aku berdiri nak ibadat ni kerana Allah, nak cari redha. Ikut sunnah Nabi pakai cincin jari mana? Jari kelingking boleh, jari manis boleh. 2 satu saja. 2 tu saja jarinya. Maka pilihlah atas dak kita. Aurat laki-laki pusat ngelutut. Kalau tak salah saya rasa ada baca buku Nabi pernah mengangkat kain sehingga atas lutut, sehingga 2 orang sahabat masuk Nabi masih begitu, sahabat ketiga masuk baru Nabi tutup. Cuba terangkan situasi ini. Jadi sebab itulah lutut itu bukanlah aurat sebenarnya. Aurat itu adalah paha. Lutut ini mutammimul wujud. Dia yang menyempurnakan kewajipan. Malayatimul wajibu ila bihi wa wajib. Tak sempurna kita nak tutup sampai kepada hujung paha, melainkan sampai ke lutut, maka tutup lutut itu dia bergerek
sama menjadi wajib. Asal aurat tu atas pada lutut. Nah, jadi Nabi berapak lutut pada dua orang sahabat, masuk seorang sahabat Nabi pun tutup lutut. Nah, jadi bukan setengah ulama kata hadis itu menunjukkan lutut bukan aurat. Dia orang lagi tutup orang kediam, tutup tu bukan kerana aurat, tutup kerana dah ni orang jauh sikit, segang dah. Nah, macam kita kok, kita pakai baju singlet saja. Tak apa lah pasal kawan kita rodong. Nah, dah mari orang jabat mari, takkan pakai tubik dengan singlet kok, balik ambil pakai baju Melayu pula dalam bilik. Nah, padahal tak ni dengan dulu dak aurat belaka. Nah, jadi sebenarnya lutut bukan aurat tapi menyempurnakan tutup aurat. Nah, soalan seterusnya. Saya keluar mani masih umur 15 tahun. Oh, lewat dia. Saya umur apa saya? Tak keluar lagi. Patut gemuk. Akan tetapi sebab saya jahil, saya tak mandi wajib kerana tak tahu nak buat mana. Saya mula menyedarinya ketika usia 17 tahun. Saya ingat saya lah. Itu pun kerana belajar di sekolah mata pelajaran Islam. Semayang saya sebelum tu kira gana kau. Kena qada ke tak? Jawabnya kena qada. Nah, apa yang kita buat menyalahi syarat dan rukun dan perkara itu maklum minad din bidarurah, kena qada. Tapi kalau masalah yang kita langgar tu benda rawami, kena buka kitab fiqh baru reti, kena mendalami ngaji baru faham, maka waktu dimaaf pada syarak di masa yang lalu. Adapun semayang tak mandi wajib, al maklum minad din bidarurah, benda mudah. Orang curi besi pun tahu, kaki isyak dadah pun tahu. Mana sah semayang bah dak mandi junub, tanya jarum dia duduk lengan, dia boleh jawab lagi. Mana benda mudah lagu tu kalau kita tinggal wajib kena qada. Nah, soalan seterusnya, katakanlah kita jumpa makanan yang terbiar masih elok dan boleh dimakan, apa hukum kita makan sebab tak boleh jadi bazir? Gana kalau sekumpulan daripada orang menang hamper, lepas tu hamper tu tak dibahagikan sehingga dibiarkan begitu saja, apa hukum kita makan makanan hamper tu? Kalau tak buang saja gitu, sebab tak ada orang ambil atau orang menang tu lok gitu saja. Jadi satu dan dua ni berkaitan lah. Baik, barang orang tak boleh kita makan, melainkan jikalau kita tak makan, tidak ada orang tuntut dan dia akan merosakkan, maka boleh kita makan dengan syarat kita tanda jumlahnya. Faham ke? Tapi kalau barang orang macam ni tak rosak, tak boleh. Sebab tu dalam bab luqtah, kita jumpa cicing kena taruh setahun baru boleh jadi milik. Faham? Pasal cicing tak basi. Kena taruh. Tapi kalau kita jumpa makanan, tak wajib kena elang setahun. Dia jumpa ondel-ondel sebuku jatuh, takkan nak taruh setahun tak jadi ondel-ondel, jadi ball bearing. Jadi dia pun tengok orang, tak ada orang lalu dah situ, takkan nak tunggu 2 jam, nak tunggu tuan ondel-ondel mari. Pada adat orang nak pusing balik dah ni, maka boleh dia makan syarat dia tanda sebuku. Ditakdirkan kata tuang dia mari tuntut, maka dia wajib ganti balik qada sebuku tadi. Jadi dia makan tadi halal kerana mengelakkan daripada rosak. Begitu juga seorang isteri tak boleh beri makanan di rumahnya kepada jiran-jiran melainkan dengan izin suami. Tetapi ulama kata kalau suami tak dapat dihubungi dan makanan itu akan rosak, kalau tak beri pada jiran, maka harus dia beri pada jiran tanpa izin daripada suami. Faham ni?